Yang saya nak umumkan yang di setiap penjara memang sedia ada, kita dah ada doktor-doktor di situ, dan Kementerian Kesihatan juga akan membantu pihak penjara untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan. Jadi memang Kementerian Kesihatan akan berpadu tenaga dengan MKN untuk memastikan kesihatan mereka yang di penjara tu ataupun yang dimasukkan di penjara tu dipelihara ataupun dimantapkan dari satu masa ke masa. Oleh itu ada 3 soalan. Soalan pertama berkenaan dengan lapan Dr. Bakar dari China. Adakah mereka dikuantis? Dipastikan terdapat video mereka bergambar di dalam kawasan airport dan keluar di entrance utama airport. Dan kedua adalah ramai yang tidak berpuas hati berikutan kehadiran lapan doktor perubatan dari China ini kerana sebelum ini China dikatakan menyembunyikan data dan tidak melaporkan situasi sebenar di China. Dan mungkin soalan yang ketiga adalah berkenaan dengan salah guna alasan mematuhi penjarakan sosial kerana berdasarkan kenyataan awal dikeluarkan oleh pihak polis daerah, bagaimana saya petik satu kenyataan, bagaimanapun berdasarkan gambar majlis makan yang tular, kesemua hadirin termasuk timbalan Menteri Keadaan didapati duduk dalam keadaan jarak antara satu sama lain. So kita takut ramai rakyat kita akan menyalahgunakan penjarakan sosial ini untuk menganjurkan jamuan dan sebagainya. Okay, saya jawab soalan tadi itu yang berkaitan dengan pasukan yang datang dari negara China, ada 8 orang pakar-pakar dalam itu. Jadi apa yang kita lihat ialah kita dapat berbincang ataupun dari segi rawatan dan juga penyidikan. Dan bukan saja benda perkara yang positif, walaupun mungkin ada perkara-perkara mereka laksanakan tak berjaya. Jadi kita juga nak belajar perkara-perkara mereka yang tak berjaya supaya kita tak mengulangi perkara yang telah mereka laksanakan tetapi tak ada impak contohnya. Jadi dalam perbincangan ni banyak isu yang kita boleh bangkitkan dari segi isu perawatan pesakit, contohnya di ward dan juga di ICU, dan juga isu penyidikan dan pengesanan penggunaan teknik-teknik ataupun kaedah-kaedah yang tertentu sama ada antigen, antibody dan sebagainya. Itu kita boleh bincang. Mereka bukan datang untuk membantu kita merawat, tetapi membantu kita untuk sebab virus ini adalah virus yang baru. Jadi masing-masing ada pengalaman. Ada pengalaman, tetapi apa yang mereka ada ialah pengalaman mereka sama ada berjaya ataupun tidak. Kedua-dua tu penting untuk kita. Kalau berjaya, mungkin kita akan teruskan usaha untuk menggunakan kaedah mereka. Tetapi kalau tak berjaya, kita belajar daripada cara mereka laksanakan. Tak berjaya, kita jangan ulangi ataupun kaedah-kaedah yang tak berjaya. Jadi saya rasa cara kita berdiskusi ataupun berbincang dengan mereka tu penting dan dapat menambahkan pengetahuan kita mengenai virus yang baru. Ini adalah virus yang baru, ramai di antara kita tak pasti lagi cara virus ini merebak, cara virus ini menyebabkan kelemahan tubuh contohnya, dan isu-isu yang banyak diperkatakan. Jadi mungkin dengan perbincangan yang lebih lanjut dengan mereka yang ada pengalaman, pastinya mereka ada pengalaman sebab kita lihat tempoh 2 bulan mereka telah berhadapan dengan virus ni di negara China, di Hubei, dan pengalaman tu penting. Sama ada pengalaman yang positif ataupun negatif, penting kepada kita supaya kita boleh belajar daripada pengalaman mereka. Dan isu yang kedua tu telah dibincangkan di peringkat Majlis Keselamatan Negara, dan polis telah pun keluarkan kenyataan. Tak perlulah saya nak tambah lagi kenyataan daripada polis. Earlier this morning, Dr. Christopher Lee raised concerns about the spread of unlinked ELI or SARI cases, especially the 40 new cases from April 1st up to April 18th. So is the MOH looking into these unlinked cases, and what is the MOH doing? Yeah. So far, the SARI cases, we are doing the surveillance. We have a total of 139 cases that we screen in the community, that is for ILI and as well as SARI. So what's more important is the cumulative case 139. So from the day one, actually in January, that we started screening. But what is more important, we want to know whether the last 2 weeks, for example, any increase in terms of the SARI or the ID,
whether the cases are decreasing as well. So we are looking into it closely because this is the indication for us to look into whether the virus is still in the community. So if we are doing well, perhaps the surveillance will tell us that the cases will be decreasing in the community. But it's very important for us to continue to do the surveillance in our community. Malaysia still record low number of cases. Can we say that we have been successful or at least on our way to victory? And secondly, maybe Dato' dictate lagi words of encouragement for our frontliners, for government agencies, NGOs and Malaysians in general. Thank you. So far in terms of screening, sama ada screening kita cukup atau tidak. Kalau kita lihat dalam saringan kita telah melaksanakan lebih daripada 105,000 kes yang kita saring dan diuji. Tetapi yang positif hanya 5,389 kes, iaitu lebih kurang 5%. Dan kalau kita rujuk kepada WHO, iaitu tanda aras WHO ialah 10%. Kalau kita dapat kesan 10%, berarti itu memadai, itu WHO. Tetapi kita kurang daripada 10%, 5%. Kalau kita kesan lebih ramai pesakit ataupun kes positif di kalangan komuniti, berarti lebih ramai lagi kes yang tidak dikesan. Tetapi kita punya pengesanan sekarang ni adalah 5%. Kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain, lebih kurang 7%, 6%, dan kita rasa 5% tu dah memadai dengan saringan yang kita laksanakan setakat ini. Dan setiap hari kita laksanakan, kita punya ujian, kapasiti ujian kita, keupayaan kita ialah lebih kurang 11,500. Dan hari ini semalam kita laksanakan lebih dari 10,000 kes saringan. Jadi 10,000 kes saringan yang positif hanya 5% saja. Jadi kalau kita lihat 5%, maksudnya kita telah menetapi tanda aras WHO iaitu 10%. Kita kurang pada 10%. Jadi tapi cara kita melaksanakan ialah kita menggunakan kaedah targeted approach, iaitu targeted pada lokasi dan targeted kepada kumpulan. Contohnya kumpulan PUI dan contohnya kumpulan close contact. Close contact adalah kalau kita saring close contact yang ada berdepan dengan kes positif ni ialah lebih kurang 31%. Tetapi kalau kita saring ataupun kita uji jemaah tabligh adalah lebih kurang 10%. Dan kalau kita uji untuk kes yang tadi saya maklumkan ialah kes tahfiz, pelajar-pelajar tahfiz setakat ini ialah lebih kurang 8%. Jadi pada jumlah keseluruhan kita ialah 5%. Jadi dari segi itu saya rasa memadai. Tetapi apa yang penting sekarang ni ialah kalau kita lihat daripada PKP 1 dan 2, kita telah berjaya menurunkan kes-kes positif. Dan ini bermaksud Barisan Hadapan Kementerian Kesihatan, Polis Diraja Malaysia, Immigration, Angkatan Tentera dan mereka yang terlibat secara terus berjaya menurunkan kes tersebut. Tapi sekarang ni kita dah turun kepada 2 digit. Sebelum ni kita ada 3 digit. Kes yang paling tinggi yang pernah kita laporkan ialah 200 lebih, tak sampai 300. Tapi sekarang ni kita lihat dah semakin 2 digit. Jadi kita kena pertingkatkan lagi usaha kita supaya kita dalam PKP ketiga ni kita dapat kawal dan turunkan lagi kes-kes yang positif. Dan kita lihat sekarang kes-kes yang positif yang boleh berjangkiti ialah 2,103 kes. Iaitu di mana 5,389 kes kita tolak dengan kes yang telah sembuh iaitu 3,197 kes dan tolak kes kematian 89, kita ada 2,103 kes. Dan 2,103 kes ni boleh menjangkiti. Tetapi 80% daripada 2,103 kes ni memang dia ada gejala dan mungkin ada yang tiada gejala. Tetapi kita walaupun 80% ni bergejala ringan dan tanpa gejala, kita masukkan mereka ke hospital dan kita pantau mereka sampailah dia negatif, baru kita benarkan mereka balik. Jadi dengan tindakan tu kita dapat kawal kes-kes positif tu daripada menjangkiti di dalam komuniti kita. Okey, Dato', saya ada 3 soalan.
soalan pertama saya adalah US akan start distribute home test kit kepada rakyat dia. Adakah pihak kerajaan aware mengenai tersebut dan adakah kita akan menggunakan kaedah yang sama? Soalan kedua adalah di mana kemudian beberapa 17 rakyat individu yang dikuarantin ini telah terkuarantin daripada yang pulang daripada luar negara. Jadi mungkin Dato' boleh kongsikan kepada kami perkembangan terkini berapa sampel dah ambil, positif dan negatif. Dan soalan ketiga saya mungkin Ulangi soalan kedua. Soalan kedua, rakyat Malaysia yang pulang daripada luar negara, mungkin Dato' boleh kongsi berapa sampel dah ambil, positif dan negatif. Dan soalan ketiga, mungkin Dato' boleh update kawasan PKPD. Kalau semalam hanya satu saja pertambahan kes baru, mungkin hari berapa? Terima kasih Dato'. Okey, yang soalan pertama, sama ada kita boleh memberikan test kit ini kepada rakyat kita untuk menguji. Ini bergantung pada jenis test kit. Kalau test kit yang kita kata rapid test kit yang menggunakan teknik antigen, jadi antigen perlukan swab. Jadi swab tu mungkin sukar untuk kita melaksanakan swab sendiri. Jadi yang tu mungkin besar kemungkinan susah untuk kita mengambil sampel tu. Kalau kita ambil sampel tak tepat, jadi keputusan tu mungkin negatif sebab tak tepat, sebab tak ada virus kat situ. Dan swab tu kita tak latih orang mengambil swab tersebut. Tapi kalau digunakan antibody test kit, mungkin boleh sebab dia hanya menggunakan satu titisan darah saja dan kita boleh lihat. Tetapi antibody bukan untuk pengesanan, diagnosis, bukan. Tapi hanya akan maklumkan sama ada tubuh dia ada antibody terhadap virus tersebut. Itu yang beza. Yang kedua, mengenai mereka yang kembali quarantine station. Kita ada 190 quarantine station, di mana jumlah quarantine ialah 15,800 dan jemaah tabligh di situ ada 1,041 orang. Dan pintu masuk antarabangsa kita ada untuk pintu masuk antarabangsa kepulangan warga negara Malaysia, kita ada 89 stesen kuarantin untuk mereka. Dan setakat ni kita ada 11,725 PUS ataupun mereka yang telah dikuarantinkan. Dan yang sampel yang diambil adalah 8,410. Daripada sampel tu yang positif ialah 65 positif, iaitu 17 yang saya telah umumkan semalam, dan hari ini ada 43 daripada Jawa Timur, itu Magetan, dan ada 3 daripada Aceh, 1 daripada Turki dan 1 daripada Kalimantan. Jadi tadi saya tersasul sikit tak maklumkan Kalimantan. 1 kes Kalimantan, 1 kes daripada Turki, 3 kes daripada Aceh dan 43 daripada Magetan. Jadi ada 65 kes telah kita kenal pasti positif, ya, iaitu daripada mereka yang berbalik. Dan soalan ketiga, TKPD tadi kita lihat hanya ada pertambahan 1 kes, iaitu di Menara City 1 yang telah saya umumkan dalam kluster. Jadi EMCO ni berlaku, kita ada 4 kawasan dan sekarang ni kita lihat pertambahan ada 1 kes saja. Kita masih memantau di 4 kawasan tersebut. Last question. Boleh explain lagi tak apa maksud 10% saranan WHO tu? Adakah dia maksud perseriusan gejala itu dalam negara kita? Dan apa pula maksud 5% yang Malaysia capai setakat ini? Ya. Dalam kenyataan WHO ataupun laporan dari WHO, iaitu kalau kita saring 100 orang, kalau ada 50 orang positif, maksudnya lebih ramai lagi yang tak ada dalam komuniti yang tak dapat kita kesan lagi. Jadi maksudnya kalau 50%, contohnya 50% positif kes-kes tu, berarti kita perlu mempertingkatkan lagi saringan kita. Tak cukup lagi saringan kita. Jadi tanda aras WHO untuk kita kata cukup ialah 10%. Tetapi kejayaan kita ialah 5%. Jadi tadi saya maklumkan yang semalam ialah 105 kes saringan yang kita telah individu yang kita telah saring, dan jumlah hari ini ialah 109,308 orang telah disaring ataupun diuji, dan daripada ujian tersebut 5,389 positif. Yang ini ialah kumulatif, berarti dari segi jumlahnya setiap hari kita saring dan kita kumpulkan, kita setakat ni kita dah saring 109,308 individu,
dan yang positif hanya 5,389 bersamaan dengan 5%. Maksud dia kita lebih baik daripada tanda aras yang telah ditetapkan oleh WHO iaitu 10%. Kita lah 5%. Dan ada negara-negara lain yang maju, contohnya yang berjaya, mereka saringan dalam 6%, ada yang 7%. Kita lebih kurang 5%. Okay, thank you. Okay, terima kasih.